حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صور Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qadasallahu sirrah. Masalah situ. Masalatun haram menutup akan jenazah dengan kain sutra dan tiap-tiap perkara yang dikasarkan perhiasan. Jadi kalau bagi perempuan sekalipun, seperti haram atas perempuan ditutup akan rumahnya dengan kain sutra. Demikian lagi yang dimuktamadkan oleh Syekh Ibn Hajar, khilaf bagi Syekh Ramli, kaisanya harus bagi perempuan kena mengikut Bulkini. Setengah daripada malam masalah yang ada ikhtilaf ulama. Haram menutup akan jenazah dengan kain sutra. Kain sutra sebagai perhiasan, perempuan boleh pakai, tapi untuk jenazah tetap dibenarkan mengikut pendapat Syekh Ibn Hajar. Dan tiap-tiap perkara yang dikasarkan perhiasan, benda-benda khuli, mana perhiasan. Jadi kalau bagi perempuan sekalipun pada hidup dia boleh pakai, tapi sini atau dibenarkan mengikut satu pandangan. Bandingannya seperti haram atas perempuan ditutup akan rumahnya. Yang satu rumah dibalut kain sutra, kain dengan kain sutra. Demikian lagi dimuktamadkan oleh Syekh Ibn Hajar. Tapi khilaf pendapat ini bagi Syekh Ramli. Kata Syekh Ramli harus perempuan tadi. Laki tak boleh lah, perempuan boleh. Kalau dia nak balut, maknanya dengan kain sutra. Kerana mengikut akan Bulkini. Soal daripada ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i itu Imam Bulkini. Dia juga yang mengharuskan keluar zakat dengan mata wang. Ya, jadi kita keluar zakat kan pada zakat fitrah tiap-tiap tahun tu kan biasa setengah masjid dia ada sebelah amil dia ada apa? Beras. Kan? Untuk beras. Beras tu sebenarnya untuk pakai mazhab asal Imam Syafi'i. Dia keluar dengan beras. Jadi kalau orang nak keluar zakat fitrah dia kena beli dulu. Dia kena beri dengan amil. Saya belilah daripada tuan beras satu gantang ini dengan harganya berapa? Katalah RM10 kan? Lepas tu boleh keluar dia niat inilah zakat fitrah yang wajib atas diriku. Tolak. Lepas tu beli balik. Tuan saya belilah dulu. Kena anak dia 12 orang dengar. Orang nunggu pasuruan seorang kata ni. Itu yang asal. Itu tujuan sebenarnya diletakkan beras. Tapi ada setengah-setengah orang kejahilan dia tak tahu beras tu datang ditangkal ke beras. Dia atas dia pegang bawah ni. Baca apa? Qul Allah 3 kali. Wah, beras tu banyak berkat kena tangkal. Ya, sebenarnya tujuan dia untuk mengeluar pakai pendapat Imam Syafi'i yang asal. Iaitu makan kut, mana makanan asasi kita. Jadi kena keluar zakat fitrah. Jadi kalau tak nak pakai tu boleh Imam Bulkini mengharuskan. Ya, ada pendapat Imam Bulkini. Imam Bulkini mengharuskan keluar zakat fitrah menggunakan nilai mata wang. Boleh. Jadi tak ada masalah, ada fiqh kan. Tu boleh ikut. Tu Imam Bulkini. Dan sekurang kapan yang wajib hak bagi mayat, iaitulah selai kain yang menutup sekalian badannya. Ya, selai kain yang menutup akan sekalian badannya melainkan kepala laki-laki yang muhrim. Melainkan kepada lelaki yang muhrim. Bermuhrim orang yang sedang ihram haji atau umrah, maka dia belum habis lagi tahallul, dia meninggal, maka ketika kapan dia kepala dia jangan tutup sebab dia dalam ihram. Dan muka bagi perempuan dia tutup muka aurat. Tapi kalau sekiranya dalam ihram dia meninggal, perempuan yang muhrimah yang sedang dalam ihram, lelaki muhrim, perempuan muhrimah, bukan mahram ya. Mahram
Kita kadang-kadang silap, ni mahram, ni muhrim saya, bukan muhrim, mahram. Mahram tu orang haram nikah, muhrim sedang ihram. Kalau tanya ni muhrim saya, bila saya ihram, saya belum saya ihram. Ya, mahram. Sebab tu kalau dia panggil dalam berita dia panggil sumbang mahram, dia tak panggil sumbang muhrim, mahram. Mahram mana orang yang haram nikah. Sama haram nikah dengan nasab atau dengan rada'ah atau dengan musakharah. Ya. Haram nasab, kita tak boleh nikah, dia beradik kita dan seumpamanya. Kalau dengan maknanya rada'ah dengan susuan 5 kali kenyang. Kalau dengan musakharan dengan ambil-berambilan, menantu mertua tu dia ambil berambilan. Kita akad dinikah dengan seorang perempuan, automatik mak dia haram mu'abbad. Ya, haram dengan kita selama-lama mak dia tu. Walaupun kita mati atau dia mati, kita pun tetap, walaupun dia cerai hidup, cerai mati, mak mertua dia tetap sampai mati, dia tetap mertua dia. Dan tetap aurat dia berubah antara pusat dan lutut, dan dia tak batal sembahyang kalau sentuh dengan kita. Ya. Maka wajib membuka keduanya, kepala dan muka. Kepala bagi lelaki yang muhrim, muka bagi perempuan yang muhrimah. Demikian lagi yang dimutamatkan oleh Syekh Ibn Hajar, kerana mengikut bagi Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Ibn Hajar kendian Zakaria Al-Ansari atas ini. Khilaf bagi Syekh Ramli dan Syekh Ziyadi, ya, itulah selai kain yang meliputi bagi sekalian tubuhnya itu hak Allah Ta'ala, dan hak mayat maka atas kalam Syekh Ibn Hajar, ya Allah, sah diwasiatkan oleh mayat menggugurkan akan dia. Dia kata tak apalah, selai je lah, hak Ta'ala je, itu boleh. Dan atas kalam Syekh Ramli tiada sah diwasiatkan kerana ada dalamnya hak Allah Ta'ala. Itu ada khilaf sikit situ. Ada pun yang lebih daripada itu, ya, lapis yang kedua dan yang ketiga, maka wajib atau waris mengkafankan dia jika ada ia meninggalkan tarikah. Pada dia meninggalkan peninggalan mayat, buatlah. Ya. Dan jika tiada wajib atasnya melainkan satu kapan. Dan jika tiada, berhenti tu kalam. Koma. Jika tiada, mana jika tidak ada peninggalan tarikah, tak ada. Jawab dia apa? Wajib atasnya melainkan satu je lah. Wajib atasnya tadi melainkan satu kain yang menutup auratnya juga. Maka manakala dikafankan satu kain yang menutup aurat, nasai gugurlah atasnya segala umat, maknanya fardu kifayah terlepas. Maka jikalau tiada nasai berdosalah segala umat yang tahu, ya. Kalau kita tahu tak ada kapan, padahal ada orang kaya dan sebagainya, maka haram kita kena selesaikan. Baitul mal tak ada, kena pergi pada orang kaya. Tetapi berdosa atas warisnya juga, kerana ia yang meninggalkan hak mayat, iaitu kapan yang menutup sekalian badannya. Allah. Ada pun jika dikafankan dia oleh warisnya dengan kain yang menutupi sekalian badannya, atau dengan kain yang menutupi auratnya juga, tetapi diwasiatkan oleh mayat dengan meninggalkannya lebih daripada kadar menutup aurat. Dia kata wasiat, tak payahlah, tu aurat sudah ada, ya, maka tiadalah berdosanya atas kalam Syekh Ibn Hajar. Kalau wasiat gitu, orang tinggalkan pakai wasiat dia, kalau tu aurat dia. Ibn Hajar kata tak apa. Dan atas kalam Syekh Ramli tiada sah wasiat, tak ada sah wasiat untuk sekadar tu aurat dengan tutup atau badan. Dan wasiat itu makruh. Wasiat itu kena makruh. Dan selai kain yang meliputi sekalian badan, ada padanya hakullah. Itu ada hak Allah Ta'ala, dan hakul mayit, hak mayat sekali. Seperti yang tersebut lagi hampir. Dan tiada harus, lagi hampir mana atas tersebut, bahawa wajib kita menutup seluruh badan dengan selai kain, paling kurang. Dan tiada harus bagi mayat berwasiat dengan meninggalkan kapan yang menutup aurat. Ya, saya wasiat, kalau dia mati jangan tutupkan apa, selai pun tadi, pergi dengan tiada tutupan. Maka hukum dia tak boleh, tak sah, ya, wasiat apa benda tu bercanggah dengan syariat, ya.
Wasiat selama benda tu tidak diharamkan boleh. Ini hak Allah Ta'ala satu lapis kena haram kalau dia tak balut. Sekiranya ada, maknanya kemampuan dia tak ada apa saja. Di wasiat tu batal hukum dia. Wasiat itu terbatal. Maka harus bagi yang mengutangi. Bagi harus yang mengutangi, mana orang yang memberi hutang kepada si mayat. Jadi mayat tu ada hutang dia, ya, dan dia mati belum terbayar lagi hutang dia. Maka sini apa hukum dia sini? Boleh tak dia nak kapan lebih daripada satu? Ya. Jadi harus bagi yang mengutangi menegah daripada mengkapankan dengan lebih daripada selapis. Ya, bila nak apa? Dia nak lapis kedua, lapis tiga, lapis nak pakai, dia kata jangan. Selapis je. Duit saya tak payah bagi. Wah, tengok no ni. Tapi dia kena buat tu, hak dia. Ya. Tak boleh. Kena bayar. Tergantung dia besok kalau hutang tak bayar. Banyak hutang ni kan banyak. RM10. RM10 je ingat banyak. Dia punya kedekut. Ya. Halal kerja lah kan. Tapi dia nak tak boleh buat, tu hak dia kan? Tapi kalau halal besar pahala kan. Siapa yang menghalalkan hutang orang, maka sabatallahu qadamahu ala sirat. Allah Ta'ala tasbitkan kaki di atas sirat. Mana dia takkan jatuh besok. Dia melintas api neraka bawah, dia tak jatuh. Ya, sebab ada kalalik yang menaik, pum, jatuh melayang-layang. Dia terlepas apabila dia melepaskan hutang. Dia kelebihan tu ambil lah ya. Kalau siapa nak hutang RM10 ke RM20, bagilah, lepas tu saya halalkan kan. Kalau baik lagi RM10,000 dia kan. Awak hutang saya RM100,000 ya, tak apa saya halalkan. RM1,000 apa? RM100,000. Rupiah ingatkan ringgit. Jadi kalau dia halal lagi baik. Maknanya lepas sabatallahu qadamahu ala sirat, Allah Ta'ala tetapkan kaki dia tak gelincir di serentan, bawa api neraka memang. Tiba-tiba dia lepas, dia tak tersangkut. Dengan sebab apa? Tadi dunia dulu dilepaskan, dihalalkan orang yang berhutang dengan dia. Tiap-tiap bagi Imam Nawawi kata dalam azkar, apa sahaja fadailul a'mal yang telah engkau ketahui, maka beramallah walaupun sekali. Ya, walaupun sekali kita beramal. Nampak orang susah tu tanya nak hutang ke? Bagilah hutang saya RM20. Dia bagi hutang kan. Lepas tu kata tak, saya halalkan lah kan. Ambil kelebihan walaupun sikit kan. Ini RM1 boleh minta. Urutnya lebih bakhil. Jadi harus bagi orang yang memberi hutang tadi menyekat, menegah lebih daripada selapis, dan jika berkendak warisnya mengkapankan dengan yang lebih daripada selapis sekalipun, dari kerana mayat itu lebih berhak daripada melepaskan hutang daripada perkapan yang lebih daripada selapis ini. Selapis apa tidak, atau hak yang wajib Allah suruh. Kerana manfaat mengkafankan dengan selapis kembali faedahnya kepada si mayat. Ya. Dan kerana inilah tiada harus bagi waris menegahkan mengkapan dengan 3 lapis kerana manfaat, ya, mana kurang daripada 3 lapis itu kembali kepada waris juga, tiada kepada mayat. Dan harus bagi waris menegahkan kapan lebih daripada 3 lapis jikalau pada kapan perempuan sekalipun. Ya, selapis je kata waris. Peninggalan mayat yang mana tadi, dia kata apa, takut susut nak bagi paraid. Dia punya kedekut pula. Dan jika kesalahan segala waris, setengah mereka hendak mengkapankan dengan 3 lapis. Ya, bapa dia meninggal, seorang anak kata, kapan 3 lapis? Yang anak lain kata, dah selapis dah lah. Ya. Dan setengah nak mengkapankan dengan selapis, dan setengah nak mengkapankan lebih daripada 3 lapis. Ya, umpamanya. Atau muafakat atas selapis, atau ada daripada setengah waris kanak-kanak atau orang gila. Mana tak dapat minta izin tu maksud ni. Dia kanak-kanak dia minta izin, dia kanak lagi kan, atau orang gila, anak dia gila. Kalau begini masalah dia hendaklah dikapankan dengan 3 lapis jua pada 3 masalah ni. Ya, dia ikhtilaf. Setengah kata 3 lapis, ya, setengah kata berapa lapis, selapis. Dan setengah nak kapankan lebih daripada 3 lapis pula. Dan umpamanya ataupun muafakat atas selapis, ya, atau daripada setengah waris kanak-kanak tergila, maka sini kata boleh dikapankan 3 lapis pada 3 masalah. Dan harus bagi waris itu melebihkan daripada 3 lapis, melainkan jika ada pada setengah waris itu kanak-kanak.
ya, atau orang gila, maka tiada harus melebihkan dia daripada 3 lapis. Dan jika bersalahan waris dengan yang mengutangi, ya, mengutangi mana? Mengutangi pula yang menghabisi hartanya. Mana kalau tuan hutang minta bayarkan duit yang tinggal tarikah ni 3,000, dia hutang 4,000 salam, memang selesai tu jawab dia, kan? Tu. Jadi kalau begitu masalah ni, kebersalahan waris dengan yang mengutangi, tapi hutang tu hutang yang menghabisi harta dia. Ya, kata yang mengutangi, kapankan mayat ini dengan yang menutup aurat jua. Mana bukan satu badan, kalau lelaki pusat lutut, kan? Dan kata segala waris, kapankan dengan menutup segala badan, maka hendaklah dikapankan dengan menutup sekalian badan. Ya, itu ikut perintah waris lah. Habis. Mas'alatun, satu masalah, maka jika berkata seorang waris, kapankan dia dari hartaku, ya, anak dia beritahu, tak apalah bapak ni kapan semua, ya, terjihis mayat semua, upah aku semua saya support. Seorang anak dia kata. Dan berkata yang lain, kapankan daripada harta peninggalan. Anak yang pula kata, tak payah, apa punya harta banyak tu, dikapan ke lah, geran tanah dia pun 1 kaki tinggi. Tak habis kapan bersin gitu kan, contoh macam tu lah. Maka hendaklah dikapankan daripada harta peninggalan lah tu. Jadi kalau harta peninggalan tarikah, mana harta peninggalan mayat tu ada, tiba-tiba ada di kalangan waris anak ke, dia kata tak payah makan tu, pakai duit saya nak support semua ni. Apa hukum dia? Naklah pakai harta peninggalan, ya, sebab kurang bangkitan. Kerana kapankan harta peninggalan supaya terpelihara daripada bangkitan lah tu. Besok kalau dia berkelahi dia balik macam, engkau ni macam kapan bapak aku bayar. Wah, dah dia pusing. Dia tak mau benda-benda tu berlaku, maka ambil harta peninggalan mayat, habis cerita, tak ada siapa nak bangkit tu. Supaya mengelakkan daripada bangkitan manusia, ya, masih dia baik, yalah, kan dia bergaduh kan, habis dia bangkit, itu Z kan. Melainkan jika ada mayat itu ada hutang yang menghabisi harta. Kecuali kalau mayat tu ada hutang menghabis harta, dia hutang 10,000. Duit dia tinggal mayat, tinggal peninggalan dia 10,000. Tiba-tiba anak kata dah bayar hutang, tak apalah, seorang daripada dia mengatakan saya support benda ni, ya, tak apa. Atau ada hartanya tiada baik, ya, atau ada hartanya sedikit, mana tak mencukupi, ya, dan anak cucunya banyak, lagi kecil-kecil banyak, maka hendaklah dikapankan dengan harta waris yang menawarkan diri tadi, ya, boleh. Jadi syarat dijaga habis supaya jangan ada mudarat. Sebab ada besar kita apa? Ad-darar yuzal. Semua bentuk mudarat nak dihapuskan, ya. Berdasar pada hadis la darar wala dirar. Jangan kamu buat mudarat pada diri kamu, dan jangan kamu buat mudarat pada orang lain. Ya, jawab Islam agama yang sejahtera. Dia tidak memelihara segala mudarat, taklah dielakkan. Dan jika berkata seorang waris, kapankan situ. Jika berkata seorang waris, kapankan daripada hartaku, dan seorang yang lain, kapankan daripada harta Baitul Mal. Tadi suruh kapan dengan tarikah, harta peninggalan. Yang lain pula tu minta Baitul Mal. Ni mungkin maknanya apa? Harta tadi tidak cukup lah kan. Harta bapak tak ada ke peninggalan, tiba-tiba nak pergi pada Baitul Mal nak bagi. Ya Allah. Atau daripada harta wakaf. Kampung tu ada buat wakaf, dan dia layak, dia nak bagikan harta wakaf ke dia. Sedangkan ada waris mengatakan tak payah pakai harta saya. Abu hukum nak dikapankan dengan harta waris itu. Sini boleh pakai. Kerana menutupkan bagi aib, ya. Dia kalau ambil sampai tengok anak tegak-tegak, tiba-tiba balut bapaknya kain kapan pun pakai harta wakaf, pakai harta Baitul Mal. Ini aib. Ini aib keluarga ni. Keluarga dia tak ada, tengok kereta menyala-nyala je, lori balak pun ada. Tiba-tiba kapan pun pakai kapan wakaf. Dia bangkitan tu mengaibkan keluarga. Kalau itu boleh terima, ambil harta tarik yang tawarkan oleh ahli keluarga. Kesalahan jika berkata seorang waris, tanam olehmu akan dia pada tanahku, ya. Tanam bapak dekat tanah saya lah, tuan, luas tak ada apa pun dia. Dan kata yang lain, tanam daripada tanah wakaf. Tanah wakaf tu luar lagi,
baru buka pula wakaf kedua. Maka hendaklah ditanamkan dia pada tanah wakaf, kerana tiada aib. Orang kaya macam mana berjutawan pun kalau tanam tanah wakaf juga kan. Dia tak ada timbul keaiban. Dia tak apa tu kan. Tanam tak apa. Tapi kalau kapan pun pakai wakaf punya ke, sedangkan anak kaya-kaya kan, tiba anak pula ada tawarkan dia nak support, tak payah terima wakaf dah. Habis. Sebab itu ada sedikit keaiban. Syahadan sunat pada kapan laki-laki 3 lapis. Selapis itu wajib, 3 lapis itu sunat, 3 kapan. Yang menutup pada tiap-tiap lapis itu akan sekalian badan. Bukan 3 lapis aurat je, satu badan tu. Kerana adalah Rasulullah SAW dikafankan dengan 3 lapis yang tiada ada dalamnya baju dan serbannya, hanya balut sajalah. Dan demikian lagi pada perempuan. Dan jika dikafankan dengan 3 lapis, maka yang afdal bahawa adalah ketiga-tiganya meliputi auratnya, yakni sekalian badan. Dan harus lagi tiada makruh mengkafankan laki-laki dengan 4 lapis atau 5 lapis, maka itu ditambahi baju dan serban. Mana pakaikan baju semua kan, ubah ke orang balut pakai serban. Satu baju dikira 1 lapis, satu serban pun dikira 1 lapis. Jadi mak 5 lah. Tetapi adalah demikian itu menyalahi dengan sunnah, dan sunnah 3 lah. Dan sunat bagi perempuan dan khunsa, mana khunsa muskil, 5 lapis kapan, iaitu kain seperpinggang. Kain kita lah, kalau lelaki kain plekat, kain batik, tu pakai kain seperpinggang namanya, yang menutup antara pusat dan lutut 1. Kemudian maka baju yang menutup badan 2, tu kira. Kemudian maka telekungnya yang menutup kepalanya, atau 3 lagi. Situ dia panggil 3. Maka 2 lapis kain yang menutup sekalian, dia 5 tu. Ya. Dan hukum kanak-kanak itu seperti hukum perintahnya orang besar keberkapan dan lain. Kanak-kanak perempuan sama ni macam orang perempuan besar. Laki-laki pun sama laki-laki yang besar. Kita pada kanak-kanak awal, kanak-kanak laki-laki yang belum budak yang belum balik. Kalau rajul mana dah balik, habis. Kemudian bermula perintah itu afdal daripada yang lain, dan yang sudah dibasuh itu afdal daripada yang baru, ya. Dan yang putih itu afdal lain, silap. Dan yang putih ni warna kan, kamu ni tak pati pula, ada hijau ke kapan, ni biru pula, ini oranye. Tak payah semua pakai putih. Ya, pakai putih semua. Putih lebih afdal daripada yang lain. Dan yang sudah dibasuh afdal daripada yang baru. Kalau baru pun kita basuh, itu lagi baik. Dan kain benang itu afdal daripada yang lain. Kain cotton yang biasa pakai itulah, ya. Kerana kapan Rasulullah SAW adalah ia kain benang, lagi ada ia putih, atau sunnah Nabi SAW. Dan sunat diukup akan kapan? Tahu diukup? Tahu ukur? Dulu kalau dia ada tempat baga kan, kalau majlis tahlil dia buat tempat baga kan, di bubuh hanut, di wangi-wangian. Satu lagi Tok Bomo, tu dah bagi jin. Ibu kemenyan ni mulut syair. Lepas tu hilang akal. Tok Bomo. Dia kalau majlis maulid kan, kalau belau-belau negara tu banyak. Ya, dia bawa ukur kan asap tu daripada kayu gaharu, kayu wangi lah. Di syekh tu ambil, dia masuk ambil berkat tu ukur. Jadi kain kapan tu senang kita ukur dengan apa, dengan bauan tadi, dengan asap-asap bauan wangi sebelum kita kapan kan, tu sunat, tu ukur. Kalau silap baca kan terukup lah dia. Dan sunat diukur akan kapan dengan gaharu, ya, gaharu yang dipanggil hanut, yang halus soalnya. Jika kapan yang lain daripada orang ihram lah, ihram jangan, ihram tadi semua ikut waktu di ihram dia meninggal, sama ada muhrim atau muhrimah, maka kepala kalau lelaki tak boleh tutup, perempuan muka. Asin sama juga bau tak boleh, dia tak usah diukup lah, sebab wangian dia tak boleh pakai waktu ihram. Kemudian dihamparkan selapis kapan yang terlebih baik dan yang terlebih lebar, maka dihamburkan atasnya hanut. Tu tadi hanut kita dah bakar pakai asap, yang ni hanut halus-halus tu kita tabur kat atas kain lapisan yang pertama tu.
Iaitu bagi daripada bagai, baca bagai. Kalau bagi itu untuk, kalau bagai itu nauk dia. Bagai daripada bau-bauan, mana jenis bauan, ya, hanut. Yang dicampur dengan cendana, bunga mawar, kapur barus, ya, atau dia punya ramuan lah, ya, kayu gaharu, macam-macam lagi. Kemudian dihamparkan pula ke kapan yang kedua. Kapan yang pertama kita dah hampar, kita taburkan hanut, ya, kemudian yang kedua pula letak atas dia, kemudian tabur lagi, ya. Yang kedua di atas lapis yang pertama, kemudian dihamburkan hanut di atasnya lagi. Kemudian, ya, hamparkan kapan yang ketiga di atas lapis yang kedua, maka dihamburkan lagi atasnya hanut. Tiga-tiga tu ada serbuk, maknanya wangian. Maka jika ada 5 lapis, maka hendaklah dihamburkan hanut itu atas tiap-tiap lapis daripada lapis yang 5 itu, supaya tiada segera buruk mayat. Ya, itu sajalah dia punya kelebihan. Itu di antara. Maka setelah itu maka dihantarkan mayat itu di atas, ya, dengan perlahan-lahan di atas lapis yang ketiga, padahal terlentang, ya. Maka dihantarkan 2 tangannya ke atas dada, iaitu buat macam kata akbit ihram, atau hunjurkan keduanya pada lambungnya. Jangan buat ni, biasa buat tak sini kan, nak lunjur dua boleh tegak. Dan dilekapkan kapas yang dibuka, kan dia lagi yang bercampur dengan hanut yang tersebut tadi. Kapas tu pada segala liang anggota mata, ya, ada anggota mayat, iaitu apa? 2 mata letak kapas ni, tumpuk itu, dan 2 telinga, dan lubang hidung, dan mulutnya, kubul dan dubur ni. Tetapi makruh memasukkan kapur ke dalam dubur, itu jangan masuk, melainkan kerana suatu elat yang takut kerana suatu daripadanya. Kalau ada elat sebab lain tak pula, kalau biasa tak payah. Dan demikian lagi dilekapkan kapas pada mata luka yang terus pada rongganya. Mana mata luka tu tembus, berlubang, ya, macam biasa kalau kena kencing manis ni kadang-kadang ada berlubang-lubang, tutuplah kapas jika ada lah. Dan pada segala anggota sujud, ya, dahi, letak kapas kat dahi kesan sujud, dan tangan dan 2 lutut, ya, letak kapas. Kalau tangan kau pakai sorang tangan tak boleh. Wah, macam nak reh motor dah. Ya, letak kapas dah. Dan 2 tangan dan 2 perut jari kaki, ya, kerana memuliakan segala tempat sujud. Dia banyak je, jangan banyak orang tak buat. Letakkan tempat-tempat sujud tu, letakkan kapas rapi. Habis. Dan sunat diikat akan kedua pehanya dengan kain, kemudian daripada melekapkan kapas tadi, ikat pada halqah duburnya, maka dibalut kapas dengan kain, maka dicawatkan macam pakai cawat, seperti kelakuan cawat perempuan yang istihadah. Dan hendaklah diteguhkan akan ikatan tu supaya meneguhkan ia daripada keluar sesuatu. Kemudian maka dilipat sebelah lapis kiri kapan pihak kanan. Kenapa kita lipat kanan dulu, ya, dan sebelah lapis kanan ke kiri, dan pada yang ketiganya demikian juga, dan dihimpunkan kedua hujung kapan pada pihak kepala. Hujung tu himpun kat kepala dan kaki, ya, maka diikat segala kapannya, supaya jangan terbuka, ya. Ketika menanggungkan dia, takut terpikul, mana terbuka kapan nanti, hingga sampai ke dalam kubur, dan dalam kubur tu baru buka. Maka diuraikan segala ikatan, kerana makruh bahawa ada serta ikatan dalam kubur. Dia makruh kalau kita tak buka, ya, diikat dalam kubur, tak ikat, dia tak buka, dia buka dulu. Makruh kalau kita tak buka kan, bahawa ada ikatan dalam kubur lagi terikat. Dan jangan tinggal satu ikatan pun jangan ada, semua buka. Ketika buka mana dah masuk dalam kubur. Dan sunat diikat 3, 1 pada kepala tu, dalam bab ikat tadi kepala 1, dan di kaki 1, dan pada pertengahan badan atau 1. Itu antara sunat dari segi ikatan. Dan mas'alatun wallahu a'lam.
Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Penggan apa tu? Kazalika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qala sallallahu wa kazalika qauluhu ta'ala innal ladzina utul ilma min qablih. Di mana lagi firman Allah Ta'ala, maksudnya sungguhnya orang-orang yang dikurniakan akan mereka itu ilmu sebelumnya. Ini kelebihan maknanya ulama dan kelebihan ilmu itu sendiri. Dan lagi firman Ta'ala ar-rasikhuna fil ilmi minhum, dan orang-orang yang mendalami rasih dalam ilmu di kalangan mereka. Sebab orang yang rasih ini sampai menjadi ada khilaf ulama dalam ayat yang menyebutkan pentakwilan. Wakaf ada dua tu kan, la ya'lamu ta'wilahu illallah, satu wakaf, satu kiraat di wakaf itu, satu kiraat di wasal, la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Itu mana rasih, orang yang cekap macam imam-imam mazhab dan seumpama, maknanya tidak mengetahui ayat mutasyabihat melainkan Allah atau salah bagai. Kalau khalaf termasuk Asy'ariyah Maturidiyah, kita wasal, la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Tidak mengetahui ayat mutasyabihat melainkan Allah dan orang yang rasih, yang cekap dan dalam dan ilmu. Jadi wakaf tu punya dipecah dua mazhab sebenarnya. Satu mazhab baca wakaf, satu wasal. Dan qauluhu ta'ala wa qul rabbi zid ilmi, rabbi zidni ilma. Rasulullah doa tu dalam apa? Sujud. Dan sunat kita baca dalam sujud, rabbi zidni ilma. Rabbi ya Tuhanku, tambahkan olehmu akan daku ilman, ilmu. Jadi Rasul minta tambah ilmu, apa lagi kita? Ilmu ni apa? Kalimatun la ya'lamu akhirah. Kalimatun la ya'lamu akhirah. Faham? Ilmu ni kalimah yang tidak berakhir. Lautan tak bertepi, itu makna ilmu luas. Ilmu tu benda yang sangat luas maknanya. Dan lagi qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u warasatul anbiya. Dan sabda Rasulullah SAW, ulama itu adalah pewaris bagi Nabi. Jadi kalau Nabi berilmu, dia berilmu. Nabi beramal, dia beramal. Nabi berjuang, dia berjuang. Nabi ada mukjizat, ia ada karamat. Ini ulama waris betul. Waktu guru saya kita waris sebenar tu itulah dia. Jadi dia berilmu, dia beramal, dia mempunyai karamah. Rasul mempunyai mukjizat, maka orang alim mempunyai karamah. Itu dia antara ulama itu betul solid, dia mewarisi Rasulullah SAW. Kemudian innamal muradu bil ilmi fi hadhihi al mawatin kulliha al ilmu nafi' al qahiru lil hawa al qami'u lin nafs wa zalika muta'ayyinun bid darurati li anna al kalam Allah ta'ala kalamu wa kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajallu min an yukmala ala ghairi hadza. Sesungguhnya yang dikenaki dengan lafaz ilmu dalam Quran baik, dalam hadis ilmu semua kan. Macam dia kata talabul ilmi, hadis tu. Ilmu apa tanya? Dia kata ilmu apa? Kan. Ilmu kembali ilmu nafi'. Mana ulumus syariah. Itu maksudnya. Ilmu lain, tajuk lain pula. Tapi kalau sebut hadis, ilmu. Sungguhnya dikenaki dengan ilmu dalam semua ayat-ayat Al-Quran di atas. Dan adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang bila kita belajar, makin menggerunkan hati kita dengan Tuhan. Makin kita belajar, makin menambahkan dekat rohani kita dengan Ta'ala. Makin kita belajar, makin nampak tipu daya syaitan dan nafsu. Atau ilmu manfaat. Dia kalau belajar, makin gerikah kepala dia, jangan. Lagi kuat semangat dunia, tak ada zuhud dengan itu bukan ilmu nafi'. Ilmu nafi' membawa kamu dia bergemar kepada mendekatkan diri pada Ta'ala daripada dengan makhluk atau dunia.
Iaitu ilmu manfaat apa? Yang sifat itu. Yang tu mana sifat bagi ilmu. Al-ilmu nafi' itu apa? Al-qahir lil hawa, al-qami' lin nafs. Mana ilmu manfaat ni yang mengerasi hawa. Maknanya dia boleh menumbangkan hawa nafsu dan mengalahkan nafsu. Itu ilmu manfaat. Mafhum mukhalafah ni, kalau ilmu dia tak membawa kepada mengalahkan akan nafsu, bahkan itu nafsu, itu ilmu tak manfaat. Walaupun pada saya mengaji ilmu agama, tapi ilmu tak bawa ke situ. Sebab apa? Niat dia silap. Dia niat untuk dapat bangga dengan ilmunya, untuk dia senang dengan ilmu dia dan sebagainya, itu semua menjadi rosak. Dan hal demikian adalah satu ketentuan secara daruri. Mana satu ketentuan yang tak payah kita nak fikir panjang, orang pun tahu. Kerana kalam Allah Ta'ala dan kalam Rasulullah SAW sangat agung untuk ditanggung dengan makna-makna yang selain. Tinggi kalam Allah dan Rasul, maka kita kena tanggungkan dengan ilmu yang tinggi, mana ilmu yang berkait dengan tuntutan Allah Ta'ala. Mengenali dia, ilmu tauhid. Mengenali segala selok-belok ibadat, ilmu fiqah. Mengenali selok-belok yang besar, menjaga kontak hati kita dengan Tuhan, itu ilmu tasawuf. Atau ilmu-ilmu semua tu nafi'. Ada ilmu kita belajar semua nak berbangga, orang pandai tengok kita hebat, itu tak masuk. Walaupun ilmu tidak pakai ilmu agama, tapi kena niat disilap, maka tak jadi. Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyasrifa wujuhan nas ilai falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menuntut ilmu agama tu, tujuan dia apa? Untuk berbangga-bangga dengan ilmu dia, atau untuk menarik perhatian manusia pada, supaya orang memuji-muji, menghormati, besarkan dia, maka sediakan tempat duduk dalam neraka jahanam tu nanti. Jangan tukar ilmu yang hebat ni, nur Allah Ta'ala, dengan zulmah, iaitulah fasadun niyah, kerosakan niat kita. Habis tu. Niat paling penting. Kemudian wal ilmu nafi' huwa allazi yusta'anu bihi ala ta'ah wa yulzimul khasyah min Allah Ta'ala wal wuqufa ala hududillahi Ta'ala wa huwa ilmul ma'rifah billahi Ta'ala. Ilmu yang dikatakan membawa manfaat besar kita adalah ilmu yang mampu mendorong ke arah ketaatan. Lagi kita mengaji, lagi belajar, lagi semangat kita buat taat, lagi cantik hubungan kita dengan Tuhan. Itu satu. Kemudian melazimi, iaitulah khasyah. Khasyah ni mana? Gerun. Zalika liman khasyiya rabbah. Jadi demikian tu disediakan apa syurga itu untuk orang yang gerun dengan Tuhan. Atau sifat ilmu, makin dia belajar makin rasa takut. Kalau makin belajar makin dia nak berdebat, nak bergaduh orang dia, itu ilmu takut tak manfaat. Ilmu perdebatan lagi. Dia bukan nak berdebat, menegakkan hukum dan beramal dengan dia dengan ikhlas, baru selamat. Iaitulah takut dia kepada Allah Ta'ala dan memelihara atas batas-batas Allah Ta'ala, iaitulah ilmu ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Bila ada ma'rifat betul dengan Tuhan, dia akan terjagalah syariat dia dengan cantik, sebab dia kenal Tuhan dia. Kalau tak kenal Tuhan, dia babas, habis dia langgarnya, habis hukum Tuhan pun nak dilanggarnya. Lepas tu dia mengaku hamba Tuhan. Itu semua tipuan belaka. Habis, dan satu lagi, walakin manistar sada bi itlaqit tauhid wa lam yataqayyad bi zawahir syariah faqad quzifa bihi bil bahril zandaqah. Walakin asyan an yakuna bil haqiqati muayyadan bi wa bi syariati muqayyadan. Bil haqiqah muayyadan wa bi syariah muqayyadan. Wa kadzalika al muhaqqi, al muhaqqiq fala yakunu muntalikan ma'al haqiqah wala waqifan ala zahir isnad syariah wa kana baina zalika qawamah palukuf ma'az zahir isnad syirkun wal intilaqu ma'al haqiqah min ghairi taqyid bi syariah ta'tilun wa maqamul hidayah fima baina zalik. Namun dia kata sini, siapa yang mempunyai dan berpegang dengan semata-mata tauhid saja untuk mengenali Tuhan dan tiada mengikut dirinya dengan zahir syariat,
Dia mengaji hakikat, mengaji ilmu tauhid apa, lepas tu sembahyang tak ada. Dah kenal dia. Dia kias tak betul. Kan? Dia kata kita bila kenal orang dah rapat kan, kita buat apa pun tak marah. Kita masuk rumah dia tak bagi salam pun tak marah. Itu orang. Dia tak marah pun dia gadang kan, masuk rumah tu salam. Itu tak boleh nak kias kita dengan makhluk, dengan Tuhan. Al-kias ma'al fariq batil. Kias tak ada jamik, batal tak pakai. Dan tidak mengikut dirinya dengan zahir syariat. Dia mengaji ilmu fiqah, buat syariat. Dia hakikat tak mengaji, tasawuf tak mengaji. Itu ngaji nak berdebat lagi je. Kejap bergaduh, kejap berdebat gini, siapa lebih handal. Rosak. Ilmu nak bawa kita jadi hamba, bukan ilmu nak melalaikan kita nak berbahas semua tu. Ya, perbahasan mencari hukum itu disuruh. Tapi kerja nak berbahas dengan tujuan nak menjatuhkan orang, nak tunjuk hebat kita, itu diharamkan oleh syarak. Sesungguhnya dia telah dilempar ke lautan zindik wala'ayazabillah, ya. Tetapi keadaan yang sepatutnya berlaku bahawa dia memperteguhkan hakikat di dalam masa yang sama, mengikat dirinya dengan syariat. Abang dia cantik. Dia jalan seolah-olah dua kepak dia. Bahawa dia boleh urus, boleh terbang. Demikianlah orang yang muhakkik, ya. Makna dia dua-dua tu dia lengkap. Maka dia tidak tenggelam bersama hakikat. Tenggelam abang hakikat, ialah dah syariat tak jaga. Dan tidak hanya terhenti, ya, tersangkut dengan sandaran zahir syariat saja. Dia kena lepas tu, dua tu kena digabungkan. Bahkan dia adalah orang yang sangat cermat, ya, dan adil antara hal demikian. Jadi dua perkara tu dijaga. Syariat dijaga, hakikat pun dipantau betul-betul. Lantaran itu terhenti, ya, dengan saudara zahir syariat adalah syirik. Lantaran terhenti dengan sandaran zahir syariat, nampak syariat, nampak dia, ya Tuhan tak nampak, itu syirik. Kurang-kurang pun syirik khafi, ya, telah tadi memandang diri yang bawa kepada riak, ujung macam-macam. Dan tenggelam bersama hakikat tanpa ada syariat pula, iaitu dipanggil ta'til. Ta'til mana apa, sia-sia, kosong. Dan maka hidayat adalah menjaga antara hal demikian. Dapat hidayat, dua-dua dijaga. Syariat dia perkemas, hakikat pun diperkasakan. Bahawa dia sebab dua-dua itu adalah perjalanan Rasulullah SAW. Dan Quran suruh wazaru zahiral ismi wa batinah. Wazaru bermakna watruku, hendaklah kamu buang, cuci bersih zahir dan batin kamu. Ya, itu di antara. Semua kalau Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan. Allahumma firna ya Allah masya. Fa inna khaira kullu bi. Allahumma firna. Alhamdulillah. Subhanallah.